Berbeza dengan langkah pergi ke pasar. Para sahabat Nabi langkah pergi ke pasar luas-luas, pasal Nabi kata segera pergi dan segera balik, jangan lama-lama di pasar. Allah. Masuk dalam masjid, selama berada dalam masjid, iktikaf dan sebagainya, maka kita didoakan oleh malaikat tiga perkara. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah hamba-Mu ini. Allahumma firlahu, ya Allah ampun dosa hamba-Mu ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubat hamba-Mu ini. Tiga itu selama mana kita berada dalam rumah Allah, hati khusyuk dan khudu' dan khusyuk, tawakal pada Allah Ta'ala, berzikir dan sebagainya, asalkan tidak melibatkan perkara yang lawa. Kalau lawa pun ada dalam masjid, orang masuk dalam masjid, duduk awal tu sembang, cerita kereta orang beli, cerita apa ni, apa itu, cerita ini tu, benda-benda lawa. Mungkin masjid tempat kita tidak nampak sangat, asal orang datang dah lambat. Kalau kita di Masjidil Haram, kita jumpa orang masuk awal, dia baca Quran, lepas tu dia jumpa kawan dia sembang, cerita anak cucu juga apa semua, duduk dalam masjid sembang. Itu bermakna dia tidak faham mungkin, wallahu a'lam. Bermakna kita dipandang sebagai solat. Kata Nabi, selama mana kamu berada di rumah Allah, selagi kamu masih berwudu, maka kamu diberi ganjaran seperti dalam solat. Bercakap untuk keperluan tak masalah, bukan disembang, mana bercakap sekadar bertanya boleh. Yang kedua adalah para makmum jika telah berada dalam masjid, berdiri buat mengerjakan solat ketika ada bacaan iqamah, paling lambat kita bangun ketika disebut qad qamatis salat, qad qamatis salat. Para sahabat kan bila disebut qad qamatis salat, mereka sudah berdiri lambat. Jadi alhamdulillah kita hari Jumaat cepat. Kalau qad salat kita berdiri dah tak ada masalah. Hari lain yang tidak hari Jumaat tu imam dah nak takbir tu, makmum duduk di saf belakang sembang lagi sambil jalan. Saf depan masih kosong, tidak ada orang yang masuk. Pasal kita kata penuhkan saf hadapan. Itu biasa berlaku. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir dari Anas radhiyallahu anhu bahawa beliau itu berdiri kepada salat adalah ketika muazzin membaca qad qamatis salat. Kata Anas, dia berdiri untuk bertakbir, untuk masuk ke saf itu ketika paling lambat ketika muazzin atau Bilal mengatakan qad qamatis salat. Yang ketiga adalah para makmum berdiri dengan tenang dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca bila telah tegak dalam saf. Dalam saf ada doa tu kita nak baca, diajar Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Sebelum kita takbir, kita ready. Nabi SAW riwayat mengatakan pernah memerintahkan Ali untuk meluruskan saf, dan Nabi tidak takbir selama saf tidak lurus, apalagi tidak penuh. Disuruhkan penuhkan saf di mana-mana. Di Mekah sendiri pun istawu wa'tadilu wasudul khalal, luruskan saf, wa'tadilu seimbangkan saf. Kalau di Madinah disebut wa'tadilu karena patutnya makmum menseimbangkan saf, tidak berat sebelah. Kadang-kadang kita sembahyang di surau, belah kanan itu memang penuh, belah kiri kurang. Nak belah kanan itu dekat dengan jalan raya, sampai masuk kanan, kiri tak ada orang. Pada patutnya kena seimbangkan. Kita tadi itu masjid negara belum tentu pergi. Saya selalu kadang-kadang pergi masjid negara, ada kelas apa semua, semai suhu katakanlah, sebelah kolam ini penuh orang, sebelah kanan imam kosong, tak ada. Ada tak ramai lah sampai hujung. Saf belum penuh, saf kedua ada buat. Mula pula tepi kolam. Itu satu perkara. Sampai pernah satu orang imam tu dia agak alhamdulillah tuan-tuan tu penuhkan saf, belah kiri dia tu penuhkan saf dah sini dulu sebelum buat saf kedua. Dia tengok sampai orang penuh, baru dia takbir. Lama dah tunggu sikit supaya gerak tu pula dia suruh menyuruh, kamu dah pergi. Kita kan suruh orang, kita suruh diri. Allah besar. Nah, saya belakang mesti pasal itu besar kan, panjang kan. Allahumma atini afdal ma tu'ti ibadakas salihin. Allah atini, anugerahkanlah atau limpahkanlah kepadaku afdal ma tu'ti ibadakas salihin, seutama-utama, sebaik-baik apa yang engkau berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Seolah-olah ya Allah ya Tuhan, berilah kepadaku
yang terbaik sebagaimana engkau berikan pada orang yang salah. Saya pernah semayang jadi makmum pada seorang ustaz umur ni tahun 90-an. Bagus juga lah beri peringatan kalau hari-hari boring kan sekali-sekali. Tuan-tuan, pada kita semayang dengan khusyuk. Mudah-mudahan mungkin semayang kita ini semayang terakhir bagi hayat kita. Dia sebut itu sejauh terasa. Mungkin inilah solat terakhir bagi hayat kita. Terasa gitu. Terasa. Tapi kalau tiap waktu kata macam tu, makmum pula menyampah. Imam dia kata makmum pula kan. Allah Alam besar. Sekali-sekali kita sentuh, kita cuit supaya hati kita sentiasa rapat dengan Allah. Yang keempat, sebelum kita dirikan salat, bersama takbir hendaklah para makmum menyempurnakan saf dan menyusunnya dengan teratur, berpadu bahu dengan bahu, kata Nabi. Jangan membiarkan saf itu kosong atau tiada tempat, ada tidak diisi dengan longkong itu kosong, dan membiarkan dalam rapat saf. Orang dalam hadis Nabi disebut supaya kita meringankan badan kita apabila ditarikan oleh saudara kamu. Kita saf genggam, awak bertarik, masa kita kena ikut dia tarik tu. Jangan dia tarik telawat, dia tarik telawat. Narik pula. Kadang-kadang orang Arab kena semayang pun berlaku. Kita duduk mula-mula pun dapat. Apabila kita bergerak saf dalam rakaat pertama, rakaat kedua, kita pergi rakaat ketiga, dia genggam, dia tarik balik. Ada yang tarik balik. Kita tak pasal jumpa apa lagi kena semayang kan? Tak, itu memang diperintah oleh Nabi supaya sentiasa kawal dan itu. Yang kelima adalah para makmum memenuhi saf satu demi satu. Mana susun satu demi satu. Siap saf pertama baru masuk saf kedua. Jangan bermula. Dimulai dengan yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Dan saf itu dibuat dari tengah ke tepi. Dari tengah ke tepi, belakang imam. Ini ada satu hadis Nabi. Jabir mengatakan, aku tadi tengah sembahyang, dia duduk belah kiri. Nabi tarik tangan dia ke belakang, duduk belah kanan. Datang seorang Jabir lagi, nama Jabir juga, duduk pula belah kiri. Nabi pegang tolak dua-dua ke belakang. Bermakna apabila saf itu ramai, lebih daripada seorang, makmum mesti berada di belakang imam dan mulakan saf di belakang imam, bukan di tepi. Barulah ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kita yang pergi masbuk umpamanya, kita kena tengok anggaran tak payah bilang nak pergi kanan ke kiri, mana yang lebih banyak sekarang, mana lebih berat. Kalau keluar belah kiri, terpergi belah kiri supaya satu sembah. Tak kala bilang 1, 2, 3 itulah orang semayang kita bukan. Padahal mengejar semayang jemaah itu diutamakan. Sampai-sampai ada mengatakan bahawa kalau kita sampai masbuk, dalam masbuk kita orang tengah solat, wuduk pun disunatkan sekali saja. Tak payah kejar 3 kali. Kerana kejar solat itu lebih aula daripada wuduk sebanyak 3 kali. 3 kali sehingga tertinggal solat. Yang keenam adalah para makmum melemahkan dirinya, melembutkan masuk ke sini apabila temannya atau kawan yang menarik untuk kebaikan dan kesempurnaan saf yang saya sebut tadi. Hadis ditumpuk, disuruh. InsyaAllah ada di bawah hadis ini. Yang ketiga adalah para makmum mengingat benar-benar bahawa kebaikan saf adalah dari kesempurnaan salat. Mesti ingat bahawa saf itu sebahagian daripada salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat. Sama ratakan, luruskan saf kamu, kerana lurus saf itu sebahagian daripada kesempurnaan salat. Kemudian kewajipan membetulkan saf, keutamaan saf pertama dan juga saf sebelah kanan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, atimmu sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujati syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud atimmu sufuf, dirikan, sempurnakan saf. Sempurnakan saf, kata Nabi. Wahadu bainal manakib, dan sejajarkanlah bahu-bahu, selarikan bahu-bahu. Wasuddul khalal, isi tempat-tempat